Matius 18. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang dianggap terbesar antara orang yang menikmati pemerintahan Allah? Yesus memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Lalu Yesus berkata, Ketahuilah, kecuali kamu mengubah sikap dan menjadi seperti kanak-kanak, kamu tidak dapat menikmati pemerintahan Allah. Orang yang dianggap terbesar antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah adalah orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti kanak-kanak. Sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini kerana aku, menjambut aku. Sesiapa menyebabkan salah seorang pengikutku yang kecil ini tidak lagi percaya kepadaku, lebih baik jika batu kisaran diikatkan pada leher orang itu, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Alangkah malangnya dunia ini, kerana ada perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. Perkara-perkara seperti ini akan sentiasa berlaku, tetapi malanglah orang yang menyebabkannya. Jika tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan atau sebelah kaki, daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah tangan atau kaki. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah mata, daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah mata. Awas, jangan hina salah seorang pengikutku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa di hadirat Bapaku di syurga. Anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang sesat. Bagaimanakah pendapat kamu? Apakah yang akan dilakukan oleh seorang yang mempunyai 100 ekor domba, jika seekor daripada kawanan domba itu sesat? Tentunya orang itu akan meninggalkan 99 ekor domba yang sedang meragut rumput di bukit, lalu pergi mencari domba yang sesat itu. Ketahuilah, apabila dia menjumpai domba itu, kegembiraannya atas domba yang seekor itu lebih besar daripada kegembiraannya atas 99 ekor domba lainnya yang tidak sesat. Demikian juga, Bapa kamu yang di syurga tidak mahu salah seorang pengikutku yang kecil ini sesat. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan hal ini dengan diam-diam antara kamu berdua sahaja. Jika dia menurut kata-katamu, maka kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Tetapi jika tidak, bawalah seorang atau dua orang bersama-samamu. Berbuatlah demikian kerana di dalam Alkitab tertulis, tiap-tiap tuduhan harus dikuatkan oleh kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Jika dia tidak mahu menerima nasihat mereka, beritahukan perkara itu kepada jemaah. Akhirnya, jika dia masih tidak mahu menerima nasihat jemaah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Ketahuilah, apa yang kamu larang di dunia akan dilarang juga di syurga. Apa yang kamu izinkan di dunia akan diizinkan juga di syurga. Ketahuilah juga, setiap kali 2 orang antara kamu di dunia ini bersetuju berdoa bagi perkara apa sahaja, doa itu akan dikabulkan oleh Bapaku di syurga. Hal itu demikian kerana apabila 2 atau 3 orang berkumpul kerana aku pun di situ bersama-sama mereka. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Ya Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? Sehingga 7 kalikah? Yesus menjawab, Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Aku berkata demikian, kerana apabila Allah memerintah, keadaannya seperti berikut. Seorang raja hendak memeriksa akaun pegawai-pegawainya. Apabila raja mula berbuat demikian, salah seorang pegawainya yang meminjam wang beratus-ratus juta dibawa menghadap. Pegawai itu tidak mempunyai cukup wang untuk melunaskan hutangnya. Oleh itu, raja memberikan perintah supaya pegawai itu dijual sebagai hamba bersama-sama anak isterinya dan segala harta miliknya untuk melunaskan hutang. Pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, Bersabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunaskan segala hutang hamba. Raja itu kasihan kepadanya, lalu menghapuskan semua hutangnya dan membebaskan dia. Tetapi apabila pegawai itu keluar, dia berjumpa dengan seorang pegawai lain
yang berhutang wang beberapa ratus saja kepadanya. Dia menangkap rakannya, lalu mencekiknya dan berkata, "Lunaskan semua hutangmu." Rakannya itu sujud di hadapannya dan memohon, "Bersabarlah, aku akan melunaskan hutangku." Tetapi pegawai itu tidak menghiraukan permohonan rakannya. Sebaliknya, dia memberikan perintah supaya rakannya dipenjarakan sehingga dia melunaskan hutangnya. Apabila pegawai-pegawai yang lain melihat hal itu, mereka sangat sedih dan melaporkan segala perkara itu kepada raja. Lalu raja memanggil pegawai yang jahat itu dan berkata, "Hai hamba yang jahat, semua hutangmu sudah dihapuskan kerana kamu memohon supaya beta mengampunimu. Sepatutnya kamu mengasihani rakanmu, sebagaimana beta sudah mengasihani kamu." Raja sangat murka. Lalu pegawai yang jahat itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dilunaskan. Yesus mengakhiri ceritanya dan berkata, "Demikianlah Bapaku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang daripada kamu, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas."